dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Ina. Semoga channel ini memberi manfaat pada semua. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat ya. Terima kasih kerana masih setia di channel Cikgu Ina. Nak tahu apa yang nak cikgu kongsikan? Jom. Pada kali ini, cikgu akan menerangkan berkaitan dengan syarat-syarat kontrak. Syarat-syarat kontrak boleh dibahagikan kepada 6 elemen, iaitu kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, kontrak boleh batal, pelepasan kontrak dan remedi. Kontrak sah. Kontrak sah ialah kontrak yang dijalinkan oleh pihak yang terlibat memenuhi elemen kontrak, iaitu wujudnya tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Okey, menurut Seksyen 2H Akta Kontrak 1950 menyatakan, sesuatu kontrak yang sah ialah sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Yang kedua ialah kontrak tidak sah. Kontrak ini dijalankan tidak mematuhi elemen kontrak. Sesuatu perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan tidak mempunyai kesan dari segi undang-undang, itulah ialah kontrak tidak sah. Yang ketiga ialah kontrak batal. Kontrak batal merupakan satu kontrak yang telah pada mula perjanjian telah pun batal. Mengikut Seksyen 24 Akta Kontrak 1950, memperuntukkan kontrak batal wujud disebabkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, dilarang di bawah undang-undang. Yang ini terdapat sesetengah undang-undang yang jelas melarang pengingatan perjanjian tertentu. Antaranya perjanjian perjudian, perjanjian yang menjejaskan kebebasan dan kestabilan perkahwinan dan juga perjanjian yang menghalang kegiatan perdagangan. Yang kedua, bersifat mengecewakan mana-mana undang-undang, iaitu perjanjian ini akan bercanggah dengan mana-mana peruntukan undang-undang yang terdapat dalam negara sekiranya diteruskan. Yang ketiga ialah merupakan fraud, iaitu penipuan. Perjanjian yang dibentuk dengan niat untuk melakukan tipu muslihat dan boleh menggugat pihak lain yang terlibat sama ada dari segi keselamatan, harta benda atau keselamatan nyawa. Yang keempat, mendatangkan bencana terhadap diri dan harta benda orang lain. Perjanjian ini mendedahkan seseorang individu kepada keadaan yang mengancam nyawa dan harta benda atau keselamatan nyawa. Yang kelima, tidak bermoral dan bertentangan dengan kepentingan awam. Mahkamah menganggap sesuatu perjanjian sebagai tidak bermoral dan bertentangan dengan kepentingan awam. Perjanjian yang boleh menjejaskan kestabilan kebebasan sesuatu perkahwinan boleh membatalkan perjanjian berdasarkan prinsip bahawa setiap individu mempunyai kebebasan penuh untuk berkahwin. Perjanjian kontrak yang menghalang individu daripada menjalankan sebarang perniagaan, profesion dan perdagangan lain yang sah adalah batal. Okey, kontrak yang seterusnya ialah kontrak boleh batal. Kontrak boleh batal bermaksud perjanjian yang wujud pada mulanya dikuatkuasakan tetapi dibatalkan kemudian oleh pihak yang berkontrak apabila elemen yang boleh membatalkan kontrak seperti unsur-unsur berikut. Paksaan merupakan satu bentuk kekerasan yang boleh mengancam diri, harta dan keluarga yang dilarang perbuatan mengikut kanun keseksaan. Pihak yang dipaksa boleh memilih untuk tidak meneruskan kontrak. Yang kedua, pengaruh tak berpatutan. Yang ini berlaku apabila pihak yang memasuki kontrak tidak adil. Dibuat dengan pihak yang mengalami kecacatan dan terjejas akal disebabkan faktor usia, penderitaan jasmani dan akal sama ada kekal atau sementara. Yang seterusnya ialah fraud atau penipuan.
Fraud dan penipuan ini iaitu bila memasuki kontrak dengan niat untuk memberdayakan pihak lain yang membuat perjanjian. Berikut ialah perbuatan yang dikategorikan sebagai fraud. Seorang yang menyembunyikan fakta benar, meyakinkan sesuatu yang tidak benar sebagai benar. Seorang yang berjanji tetapi tiada niat mematuhinya. Melakukan kesalahan yang jelas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seorang yang melakukan perbuatan untuk menipu bersesuaian dengan pengisytiharan mahkamah. Seterusnya adalah salah nyataan. Dibuat oleh seseorang atau sesuatu pihak yang ingin memasuki suatu kontrak dengan niat ingin membuat tipu daya kepada satu pihak yang lain. Jika sesuatu kenyataan yang dibuat oleh satu pihak yang ingin memasuki kontrak tanpa mengetahui kebenaran tetapi yakin kenyataan tersebut benar, tidak membatalkan kontrak yang dibuat kerana salah nyataan yang dibuat dianggap sebagai tidak ikhlas. Khilaf. Khilaf ialah kesilapan yang berlaku dan skopnya lebih sempit berbanding dengan salah nyataan dan fraud. Terdapat dua jenis khilaf iaitu khilaf mengenai fakta di mana kesilapan fakta penting dalam perjanjian kontrak yang berpunca daripada kedua-dua belah pihak yang memasuki kontrak akan mengakibatkan kontrak batal. Tetapi, jika kesilapan berpunca daripada satu pihak sahaja, kesilapan fakta tersebut tidak membawa batalnya kontrak tersebut. Khilaf yang kedua ialah khilaf undang-undang. Ini tak boleh membatalkan kontrak jika mana-mana kontrak tersebut dikuatkuasakan di persekutuan. Pelepasan kontrak berlaku apabila sesuatu kontrak boleh dibatalkan dan dikatakan terlepas daripada liabiliti pihak yang terlibat. Seorang individu di bawah 18 tahun boleh memasuki kontrak dengan syarat kontrak tersebut ialah kontrak untuk keperluan hidup, kontrak insurans dan juga kontrak beasiswa. Di bawah undang-undang kontrak, ada beberapa cara sesuatu kontrak boleh dilepaskan, iaitu dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Semua pihak bersetuju untuk menamatkan kontrak atau melaksanakan sebahagian daripada perjanjian yang dibuat. Yang kedua, dengan pelaksanaan. Itu syarat kontrak bagi semua pihak yang terlibat telah dilaksanakan sepenuhnya. Pelepasan tidak akan berlaku sehingga semua pihak telah melaksanakan syarat-syarat kontrak. Yang ketiga, dengan kemungkiran. Dengan kemungkiran ialah kontrak tak dapat dilaksanakan disebabkan satu pihak gagal memenuhi perjanjian, melakukan tugas lain selain terma yang dipersetujui dan menyatakan hasrat tidak mahu melaksanakan terma perjanjian. Yang seterusnya ialah dengan tiada kemungkinan, iaitu kekecewaan kontrak berlaku, ekoran pelaksanaan sesuatu perkara yang mustahil atau berlaku perubahan keadaan yang memberi kesan kepada kontrak seperti bencana alam, ribut, taufan dan sebagainya. Yang kelima, dengan penguatkuasaan undang-undang. Melalui penguatkuasaan undang-undang, pelepasan kontrak berlaku apabila tempoh pelaksanaan sesuatu kontrak telah tamat atau berakhir. Yang terakhir ialah elemen untuk syarat-syarat kontrak ialah remedy. Remedy merujuk kepada pemulihan dan ganti rugi yang boleh dituntut pihak yang menerima kesan kemungkinan janji daripada pihak lain yang melanggar perjanjian dalam sesuatu kontrak. Antara jenis remedy ialah ganti rugi, yakni boleh menuntut ganti rugi berdasarkan kerugian yang dialami oleh pihak yang menerima kesan kemungkinan pelanggaran kontrak. Ada dua ganti rugi iaitu ganti rugi am dan ganti rugi khusus. Yang kedua, menamatkan kontrak. Jika satu pihak yang telah memungkiri perjanjian kontrak, pihak yang satu lagi boleh menamatkan perjanjian kontrak dan tidak perlu meneruskan pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut, malah boleh menuntut ganti rugi yang dialaminya. Yang ketiga ialah injaksi. Injaksi merupakan satu remedi di bawah Undang-Undang Ekuiti untuk mengekalkan status quo pihak yang terlibat
apabila satu kes ditangguhkan. Injeksi positif menyuruh sesuatu pihak melakukan sesuatu perkara, manakala injeksi negatif pula merupakan satu perintah larangan dari mahkamah. Dan yang terakhir ialah phantom merit, merupakan satu tuntutan ganti rugi ke atas bayaran perkhidmatan dan pekerjaan yang munasabah. Remedi ini berlaku disebabkan tiada perjanjian dalam kontrak yang menentukan nilai perkhidmatan dan pekerjaan tersebut. Semoga dengan perkongsian cikgu tadi membantu pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat mengulang kaji pelajaran dengan berkesan. Sebelum berpisah, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Ina. Semoga berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih semua. Bye.